Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, ada dua segmen. Segmen singgah seram dan juga pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak bercerita tentang pengalaman seorang student semasa dia belajar di salah sebuah IPT di Selangor pada tahun 2014. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak bercerita tentang satu ritual yang sangat kejam yang pernah diamalkan di Yamagata, Jepun satu masa yang dulu. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah ni saya akan gunakan nama samaran Zarif untuk memudahkan cerita. Zarif ni, dia lepas SPM, dia ambil tingkatan 6, STPM. Bila dah habis STPM tu, dia masuk ke salah sebuah universiti di negeri Selangor. Sebelum saya teruskan cerita ni, saya nak bagi tahu kepada semua penonton, Zarif ni adalah seorang yang mempunyai kelebihan. Penglihatan Zarif melebihi daripada manusia biasa. Mata dia sangat mudah untuk nampak makhluk-makhluk halus. Memang daripada kecil dia macam tu. Kisah ni berlaku pada tahun 2014. Pada masa tu Zarif, dia tahun 1 lah. Tahun 1 di IPT di Selangor tu. Dan masa kejadian ni berlaku, Zarif dan juga semua pelajar di universiti tu sedang menghadapi peperiksaan final, peperiksaan akhir semester. Zarif ambil jurusan sains sosial di universiti tu. Kertas peperiksaan Zarif ni, dia antara yang paling lewat habis. Masa kejadian ni berlaku, paper Zarif tinggal 3. Dan pada masa tu, memang dah ramai student-student yang dah balik kampung. Tapi Zarif bernasib baik. Sebab salah seorang daripada roommate dia ambil jurusan sama dengan dia, ambil paper yang sama. Jadi Zarif ni ada geng lah duduk dekat situ. Semua blok kolej kediaman pada masa tu memang dah lengang, memang dah tak ada orang. Kecuali budak-budak sains sosial, beberapa orang ni yang masih lagi belum habis paper. Zarif dan juga roommate dia ni, nama roommate dia adalah Azim. Tinggal di blok 9 tingkat 4. Setiap blok ada 6 tingkat. Zarif dan juga Azim tinggal di tingkat 4. Masa tu dekat blok 9 tingkat 4 memang dah tak ada student lain selain daripada Zarif dan juga Azim. Sementara nak menunggu peperiksaan tu berakhir, memang boleh tahan boring jugalah Zarif ni. Biasanya Zarif kalau dia boring, dia main game lah. Dia main game bola. Dan pada waktu petang pula, Zarif akan keluar pergi jogging. Jogging di sekeliling kawasan kolej kediaman tu. Pada satu petang ni, Zarif macam biasa. Dia pakai kasut semua, dia turun pergi jogging. Keadaan dekat sekitar kawasan kolej kediaman tu memang dah lengang lah. Memang dah tak ada orang. Bukan tak ada langsung, ada juga. Tapi budak-budak sains sosial je lah yang tinggal. Tak ramai lah. Lebih kurang 30 minit berjogging, Zarif pun berehat. Dia cari satu kafe ni, kafe yang ada dalam kawasan kolej kediaman tu. Dia duduk dekat situ. Sedang Zarif berehat dekat kafe tu, Zarif ternampak ada 2 orang student sedang lepak dekat kafe tu, tak jauh daripada dia. Zarif memang cukup kenal pasangan ni. Pasangan tu tak lain tak bukan adalah Azim. Azim dan juga makwa dia. Bila Zarif nampak Azim tengah lepak dengan awek dia tu, Zarif mula berkata-kata dalam hati, apa ilmu lah si Azim ni pakai. Baru tahun 1 dah ada awek. Kalau nak ikutkan, aku ni lagi handsome daripada dia. Tapi aku tak ada awek. Dia dah dapat awek. Macam tu lah kata hati Zarif pada masa tu. Lebih kurang 5-6 minit berehat dekat situ, Zarif pun mulalah berjalan menuju ke arah blok dia. Naiklah dekat tingkat 4. Masa tu dah dekat nak masuk waktu maghrib. Zarif pun bersiap lah nak pergi mandi. Ambil kain tuala, ambil barang-barang mandi semua, pergilah dekat bilik air. Sepanjang koridor tu, daripada bilik Zarif nak pergi ke bilik air, memang lengang, memang sunyi sebab tak ada student. Biasanya kalau time macam tu, time dah nak masuk waktu maghrib, memang ramai orang. Orang berebut-rebut nak mandi. Tapi keadaan pada masa tu berbeza. Maklumlah, dah tak ada student. Bilik air tu pula ada 2 line. Satu line untuk bilik mandi dan satu lagi line untuk tandas. Zarif pun mulalah mandi. Dia sangkutlah tuala dia dekat pintu. Sedang Zarif mandi tu, tiba-tiba pintu bilik air dia diketuk. Dan pada masa yang sama, kain tuala yang disangkut tadi tu disentap oleh seseorang daripada luar. Zarif pada masa tu memang tak fikir orang lain lah. Ini mesti kerja Azim ni. Zarif pun memekik daripada dalam bilik air tu. Woi Zim, kau ni tak ada kerja ke? Siap kau nanti. Zarif dan juga Azim ni memang dah biasa bergurau macam tu.
menyakat antara satu sama lain. Zarif mula buka pintu bilik air dia. Risau juga masa tu sebab Zarif tak pakai apa-apa pada masa tu. Tapi bila Zarif dah buka pintu bilik air tu, tengok tak ada orang pun. Dan dia nampak tuala dia tadi sekarang ni dah tersangkut dekat salah satu pintu tandas. Bila Zarif tengok dah tak ada orang tu, Zarif pun nak keluar lah. Nak keluar, nak pergi ambil kain tuala dia. Masa itulah Zarif ternampak daripada ekor mata dia ada sehelai kain yang berwarna putih kekuningan sedang terseret keluar daripada bilik air tu. Dia nampak macam ni lah lebih kurang. Orang tu pakai baju warna putih, putih kekuningan dan juga lusuh. Orang tu baru keluar daripada bilik air tu. Dan si Zarif ni cuma sempat nampak hujung kain dia je yang terseret di lantai bilik air tu. Macam itulah yang Zarif nampak. Zarif ni, walaupun dia dah biasa nampak benda-benda macam ni, dia tetap ada perasaan takut. Tapi perasaan takut dia tu tak macam kita lah. Zarif masih lagi boleh bertenang. Dia ambil tuala dia tu, dia selesaikan urusan dia. Dia mandi-mandi, dia lap badan semua, dia pun keluar daripada bilik air tu. Sebenarnya, masa awal semester dulu, Zarif dah pernah nampak sesuatu. Berhadapan dengan kolej kediaman dia tu, ada sebuah tembok bangunan yang terbengkalai. Pernah sekali tu, Zarif ternampak ada satu makhluk yang menyerupai seorang perempuan berambut panjang sedang bertenggek di atas tembok tu. Dan kain yang perempuan tu pakai sama macam kain yang dia nampak tadi. Jadi pada masa tu Zarif dah mula berfikir, boleh jadi benda tu lah yang sentap kain tuala dia dan sangkut dekat pintu jamban tu, bukannya Azim. Zarif terus berjalan menuju ke bilik dia. Bila Zarif dah sampai dekat bilik dia, kedengaranlah laungan azan. Zarif mula memakai baju, pakai kain pelekat, bersedia nak solat lah. Lepas dah habis azan tu, Zarif pun mula solat, solat maghrib. Bila Zarif dah habis solat, dia pun berdoa. Masa tu, tombol pintu bilik dia dipulas. Nampaklah si Azim ni. Azim baru balik pada masa tu. Di tangan Azim, kelihatan ada plastik yang berwarna merah. Azim pun mula bercakap, ni, aku ada beli nasi lemak dekat kau ni. Aku nampak kau tadi, kau rehat dekat kafe tu kan. Zarif tersenyum pada masa tu. Macam tahu-tahu je, dia tengah lapar. Zarif cakaplah terima kasih. Terima kasih, lepas tu dia makan. Bila dah selesai makan, Zarif pun buka laptop dia. Sambunglah permainan game dia tu, game bola. Tak lama lepas tu, Azim pun bagi tahu Zarif, dia nak keluar sekejap, dia nak pergi kedai. Kedai sebelah kafe dalam kawasan kolej kediaman tu. Dia nak print assignment katanya. Azim pun keluar. Tinggallah Zarif seorang-seorang dalam bilik tu. Lebih kurang 10 minit lepas Azim keluar tu, tiba-tiba Zarif terdengar bunyi hentakan kaki daripada arah atas, bilik atas. Bunyi hentakan kaki tu memang sangat kuat. Seolah-olah ada orang berkawat dalam bilik atas tu. Pada masa tu, Zarif tahu. Zarif kenal siapa penghuni bilik atas tu. Dekat bilik atas tu, cuma ada 2 orang je. Sebenarnya, bilik atas tu dah kosong. Memang dah tak ada orang. Zarif tahu sebab Zarif sendiri yang pergi hantar. Dia orang ni pergi ke stesen bas. Bunyi hentakan tapak kaki tu tak berhenti. Sampai Zarif ni rasa terganggu nak main game. Tak seronok lah main game bila ada bunyi bising macam tu. Zarif dah mula panas hati. Dia tahulah apa benda yang buat bunyi bising ni. Memang kerja benda-benda ni. Sebab Zarif dah memang biasa kena kacau macam tu. Dengan perasaan yang marah, Zarif keluar daripada bilik dia. Keluar daripada bilik dia, naik tangga, pergi ke arah 5. Zarif berjalan menuju ke arah depan pintu bilik tu. Bila Zarif dah sampai dekat depan pintu bilik tu, Zarif ketuk pintu bilik tu. Ketuk dengan sangat kuat. Lepas Zarif ketuk tu, bunyi hentakan kaki tu serta-merta berhenti. Keadaan mula menjadi sunyi. Masa tu barulah hilang sikit perasaan marah Zarif. Tapi bila Zarif pusing nak turun balik dekat bilik dia, tiba-tiba Zarif terdengar suara seakan-akan ada bayi menangis. Zarif tak peduli dah pada masa tu. Dia turun balik, dia masuk dalam bilik dia, sambung main game. Tapi baru saja Zarif sambung main game, tiba-tiba kedengaran pintu bilik dia diketuk. Zarif marahlah pada masa tu. Benda ni, turun dekat bawah pula kacau aku. Zarif pun berjalan dekat pintu. Tapi pada masa tu dia ambil payung. Payung yang ada dekat tepi pintu. Dia nak pukul benda ni. Zarif buka pintu, dia pun terus hayun payung yang dia pegang tu. Rupa-rupanya pada masa tu Azim yang ada dekat luar. Azim yang ketuk pintu tu. Azim terperanjatlah pada masa tu. Nasib baik Azim sempat elak. Kalau tak memang kena kepala dia. Azim marahlah Zarif pada masa tu. Woi, kau ni dah kenapa? Zarif pun ceritalah apa yang berlaku. Bila Azim dah dengar penjelasan daripada Zarif, dia pun fahamlah. Sebab sepanjang dia kenal Zarif ni, walaupun belum lama, dia dah boleh agak. Zarif ni memang special. Dia boleh nampak sesuatu yang orang lain tak nampak.
Azim pun masuk ke dalam bilik. Masa tu, Azim dia minta pertolongan daripada Zarif. Dia minta tolong Zarif untuk pergi hantar dia dekat fakulti. Dia nak hantar assignment dia tu. Katanya, assignment tu perlu dihantar sebelum esok pagi. Kalau dia pergi hantar esok pagi, memang pensyarah tu tak akan terima. Zarif pada mulanya malas juga nak tolong si Azim ni. Tapi dia kesian lah. Lagipun, Zarif ni dia ada motor. Kawan-kawan lain ni ramai yang tak bawa motor. Jadi dia tolonglah si Azim ni. Zarif pun ambil lah kunci motor dia. Turunlah dengan Azim ke bawah. Bila dia orang dah sampai dekat tempat parking motor tu, Zarif pun ambil lah motor dia. Ambil motor dia, undur ke belakang dan mula start motor dia. Masa dia start motor tu, lampu menyala, lampu motor dia tersuluh sesuatu. Zarif ternampak dalam semak berhampiran dengan tempat parking motor tu, ada satu makhluk yang menyerupai seekor mawas. Sedang berdiri memerhatikan dia dan juga Azim. Memang berdebar lah pada masa tu. Tapi Zarif ni dia tenangkan diri. Dia tak cakap apa-apa lah pada masa tu. Tapi Azim perasan pada masa tu. Dia perasan Zarif ni lain macam. Mesti Zarif ada nampak sesuatu. Masa Zarif dan juga Azim dah naik motor tu, dah ready nak bergerak tu, Zarif boleh nampak dengan jelas makhluk yang menyerupai mawas tu mempunyai sepasang mata yang berwarna merah. Dan pada masa tu, masa dia nak bergerak tu, mawas tu nganga mulut. Memang luas dia nganga mulut, sampai nampak gigi taring dia. Zarif beristighfar pada masa tu. Dia mula pulas throttle dan mula memandu keluar daripada kawasan tu. Jarak antara kolej kediaman dan juga fakulti tempat Zarif belajar ni tak jauh. Cuma mengambil masa sekitar 5 minit. Bila Zarif dan juga Azim dah sampai dekat bangunan fakulti tu, Azim lagi sekali minta tolong. Azim minta tolong Zarif untuk teman dia naik ke atas. Naik ke tingkat 5, pusat pengajian sejarah. Zarif pun temanlah Azim naik ke atas. Bila dah sampai dekat atas tu, Zarif pun carilah pigeonhole. Pigeonhole ni adalah tempat student-student pergi hantar assignment. Setiap pensyarah ada satu pigeonhole. Maknanya kalau student nak hantar assignment, tak perlu jumpa dia lah. Boleh letak dalam pigeonhole tu je. Bila dah selesai hantar assignment tu, Zarif dan juga Azim pun turunlah balik ke bawah. Bila Zarif dan juga Azim dah keluar daripada bangunan fakulti tu, diorang pun berjalan menuju ke arah motor. Masa itulah Zarif terdengar sesuatu. Zarif dengar daripada arah tepi ada suara seorang lelaki tua. Lelaki tua tu seolah-olah memekik, "Tunggu, tunggu aku." Zarif terperanjatlah pada masa tu. Zarif cepat-cepat berpaling, melihat ke arah suara tu. Dalam keadaan gelap tu, Zarif ternampak ada seorang lelaki tua sedang berjalan perlahan-lahan. Mula-mula tak jelas, tapi bila Zarif pandang betul-betul, Zarif terkejut. Zarif nampak perut lelaki tua tu terburai. Usus-usus dia semua terburai sampai terseret di atas jalan tu. Dan salah satu kaki lelaki tu hancur. Seolah-olah lelaki tua ni baru sahaja terlibat dalam satu kemalangan. Tapi memang mustahil lelaki tua ni manusia. Bila Zarif nampak aja benda tu, apa lagi? Terus berlari. Berlari menuju ke arah motor dia. Si Azim ni pula masa tu terpinga-pinga. Memang sah si Azim ni tak dengar dan tak nampak apa yang Zarif nampak tu. Tapi disebabkan Azim nampak Zarif ni dah berlari, Azim pun ikut berlari menuju ke arah motor. Bila dah sampai dekat motor tu, Zarif dan juga Azim cepat-cepat naik motor dan terus beredar daripada kawasan tu. Zarif pun mula memandu motor menuju ke arah kolej kediaman pelajar. Bila dah dekat nak sampai dekat pagar depan kolej kediaman pelajar tu, Zarif boleh nampak lelaki tua tadi yang perut terburai tu sekarang ni sedang berdiri berhampiran dengan pintu pagar depan kolej kediaman tu. Zarif nampak benda tu sedang melambai-lambai, seolah-olah nak tahan motor dia. Masa tu Zarif memang tak boleh nak mengelak sebab benda tu berdiri berhampiran dengan pintu pagar depan. Zarif terpaksa lalu melepasi lembaga tu. Masa Zarif dah betul-betul hampir nak melepasi jelmaan lelaki yang perut terburai tu, Zarif boleh nampak dengan sangat jelas usus lembaga ni memang dah terburai sampai terseret di atas tanah. Dan boleh nampak kaki lembaga tu dah buruk, dah berulat. Zarif hampir-hampir termuntah pada masa tu. Nasi lemak yang dimakan tadi, yang Azim bagi dekat dia tadi, hampir-hampir terkeluar semula daripada perut dia. Sebab dia rasa loya pandang benda tu. Zarif cepat-cepat parking motor dia. Dia turun daripada motor dan bergegas menuju ke arah blok dia. Bila dah sampai dekat bilik, Azim pun tanyalah, "Apa kena dengan kau ni? Kau nampak apa tadi?" Zarif cuba tenangkan diri dan dia pun ceritalah pada Azim apa yang dia nampak. Bermula daripada awal, dia bercerita. Masa dia mandi dia nampak apa? Kain yang berwarna putih kuning tu, lepas tu dengar bunyi tapak kaki. Dia cerita semualah. Dekat tempat parking nampak benda yang macam mawas tu.
Lepas tu Zarif cerita pasal jelmaan pakcik yang perut terburai tu. Azim tercengang pada masa tu. Dia tak sangka ada benda-benda macam tu dekat kawasan kolej kediaman. Masa tu Azim rasa bersalah juga sebenarnya, sebab Azim ni dia selalu menangguh kerja. Kalau tak disebabkan habit dia yang buat kerja lewat tu, dia tak perlu minta tolong Zarif untuk hantar dia dekat fakulti tu tadi. Dan pada masa yang sama, Azim berterima kasih kepada Zarif sebab dah sudi tolong dia. Sekarang ni seolah-olah makhluk yang asalnya berada di fakulti tu, bangunan fakulti tu, dah ikut diorang balik ke kolej kediaman. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang satu ritual yang sangat kejam yang pernah diamalkan oleh golongan Sami dan juga rahib di Yamagata, Jepun, sekitar tahun 1800 dulu. Nama ritual ni, ritual kejam ni, adalah Soku Shinbutsu. Soku Shinbutsu ni adalah satu proses untuk mengawet diri sendiri, menukarkan diri sendiri kepada mumia. Katanya, para Sami dan juga rahib melakukan perkara ni atas tuntutan rohani. Ritual Soku Shinbutsu ni memerlukan seseorang individu tu untuk bergelut dengan kematian, dengan kesakitan, dengan kematian dalam jangka masa yang sangat lama. Ada seorang pakar dalam bidang antropologi daripada Amerika Syarikat. Nama pakar ni adalah Ken Jeremiah. Ken ni dia banyak membuat kajian tentang kebudayaan Jepun, termasuklah ritual Soku Shinbutsu ni. Pakar ni cakap mereka yang nak buat ritual Soku Shinbutsu ni perlu melalui 3 fasa. Bila mereka dah lalui ketiga-tiga fasa ni, barulah tubuh mereka boleh bertukar menjadi mumia yang sempurna. Dan tempoh keseluruhan untuk melengkapkan ketiga-tiga fasa ni mengambil masa sekitar 10 tahun. Fasa pertama, mereka ni perlu makan kacang saja. Kacang dan juga biji-bijian. Memang tak boleh makan benda lain. Selain daripada tu, dalam fasa pertama, mereka ni juga perlu melakukan aktiviti senaman yang sangat berat. Objektif fasa 1 ni, tujuan dia adalah untuk membuang segala lemak yang ada pada tubuh dan membuatkan isi-isi pada tubuh ni lebih mudah terurai. Tempoh masa yang diambil untuk melengkapkan fasa 1 ni adalah selama 1000 hari. Maknanya 2 tahun lebih lah. Hampir-hampir 3 tahun. Memang sangat-sangat lama. Bila dah habis fasa pertama, masuk pula fasa kedua. Fasa kedua ni lebih teruk. Bila seseorang tu dah masuk ke fasa kedua, dia tak dibenarkan untuk makan macam tadi, macam fasa pertama. Makan kacang dan juga biji-bijian, dah tak boleh. Diorang hanya dibenarkan untuk makan kulit dan juga akar-akar kayu. Akar-akar kayu dan juga kulit daripada spesies pokok pinus. Itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit. Masa yang diambil untuk menyempurnakan fasa kedua ni sama macam fasa pertama tadi. Selama 1000 hari. Masa fasa kedua ni, memang diorang dah nampak macam rangka hidup. Terlalu kurus. Objektif ataupun tujuan fasa kedua ni adalah untuk mengurangkan jumlah air, kandungan air dalam badan. Dan ada tambahan. Di hujung-hujung nak habis fasa kedua ni, diorang perlu minum sejenis air teh. Teh yang dibuat khusus. Air teh yang istimewa ni diperbuat daripada getah pohon urushi. Getah pohon urushi memang terkenal dengan racun dia. Sangat-sangat beracun. Bila Sami dan juga rahib tadi yang masuk fasa kedua ni minum teh ni, diorang akan mula muntah-muntah. Muntah-muntah, berpeluh dan kerap membuang air. Bila dah jadi macam tu, memang serta-merta kandungan air dalam badan akan turun dengan mendadak. Bila dalam badan seseorang tu kurang air, racun akan mudah merebak. Bila racun dah merebak ke seluruh tubuh, masa itulah bila orang tu mati, memang dia tak akan busuk. Tubuh dia, jasad dia tak akan busuk dan tak mudah terurai. Bila dah habis 1000 hari, dah habis fasa kedua tu, mereka akan masuk ke fasa yang ketiga. Dalam fasa yang ketiga, diorang akan ditanam secara hidup-hidup. Tapi kubur diorang bukan macam kubur biasa ni, pakai tanah. Kubur diorang adalah kubur batu. Diorang ni akan duduk dalam kubur batu tu dalam posisi bertapa. Nama posisi tu adalah gaya teratai. Tempoh masa yang diambil untuk menghabiskan fasa ketiga ni biasanya lebih kurang 1000 hari. Sama macam fasa pertama dan juga fasa kedua. Dan sepanjang tempoh tu, diorang memang tak akan dibenarkan makan ataupun minum. Tak dibenarkan sama sekali. Di kubur batu tu disediakan satu lubang yang kecil untuk proses pengaliran udara, keluar masuk udara. Dan dekat dalam kubur tu juga disediakan satu loceng. Setiap hari, Sami dan juga rahib yang bertapa dekat dalam tu
perlu bunyikan loceng tu. Sekurang-kurangnya sekali sehari. Diorang buat macam tu untuk bagi tahu kepada orang dekat atas ni yang dia ni masih hidup. Bila orang yang dekat luar ni dah tak dengar lagi bunyi loceng, diorang akan tahu yang Sami ataupun rahib dekat dalam kubur batu tu dah mati. Masa tu diorang tak terus gali kubur tu. Diorang akan terus tutup lubang yang kecil tu. Diorang tunggu sampailah habis 1000 hari. Lepas tu barulah diorang pergi buka kubur batu tu. Masa diorang buka kubur tu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, diorang akan jumpa satu jasad yang lengkap, yang sempurna. Maknanya Sami ataupun rahib yang ada dekat dalam tu dah berjaya menukarkan jasad dia kepada mumia. Bila dah dapat mumia yang sempurna tu, Sami ataupun rahib tadi dianggap telah berjaya mengangkat taraf dia. Tapi ada juga yang tak berjaya. Lebih ramai yang tak berjaya lah. Maknanya bila orang buka kubur batu tu, jasad dia tak sempurna. Ada yang reput macam tu saja. Tapi walaupun tak berjaya, diorang masih lagi dikenang. Dikenang dan dihormati. Sebab diorang berani. Berani melakukan ritual Soku Shinbutsu ni. Lebih daripada 20 mumia pernah dijumpai di sebuah kuil terpencil di kawasan pegunungan sekitar wilayah Yamagata, Jepun. Amalan ni, ritual Soku Shinbutsu ni, dipercayai diasaskan oleh seorang rahib yang bernama Kukai. Dan rahib yang bernama Kukai ni juga didakwa adalah orang pertama yang pernah melakukan ritual Soku Shinbutsu. Bagaimanapun, ritual Soku Shinbutsu ni telah diharamkan sekitar tahun 1870-an kerana ritual ni disifatkan sebagai satu amalan yang sangat kejam. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.